satu, kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah penyambung pewaris bangsa, kamilah pejabat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh rakyat masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Taala kerana pada hari ini kita bersama lagi dalam sesi tasqif, satu program yang dianjurkan oleh pihak bahagian pentadbiran, yang mana kita sebagai warga Tanjung Perak khasnya bersama-sama untuk kita memudayakan perkara-perkara mahmudah ataupun perkara-perkara yang baik, sama ada di berbentuk sikap maupun gerak kerja yang kita lakukan, sama ada kita sebagai seorang pekerja dan dibawalah sebagai kita seorang ahli komuniti, begitu juga sebagai seorang ahli keluarga. Baik, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada hari ini tajuk yang saya akan bawakan bersama dengan tuan-tuan dan puan adalah tajuknya akhlak plus adab. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, sesungguhnya kita ni manusia ini sebagai insan yang mana sentiasa kita ini menyukai kepada perkara-perkara kebaikan, sama ada perkara kebaikan yang mana datang pada kita ataupun perkara kebaikan yang hendak kita lakukan. Ia sentiasa menyengah ke dalam lubuk hati kita untuk kita lakukan dan juga kita menghargai setiap perkara kebaikan yang hadir dalam kehidupan kita. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk kita pada hari ini berkenaan akhlak dan juga adab.
Baik, suka saya untuk berkongsi secara ringkas ya apa itu akhlak, begitu juga dengan apa itu adab. Baik. Dalam Islam, akhlak dan juga adab merupakan dua konsep yang sangat penting dan juga saling berkaitan. Ya, tetapi dia adanya sedikit ya memiliki perbezaan yang halus. Yang mana keduanya merupakan dari ajaran Islam yang mengatur bagaimana seorang Muslim untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lihat tentang pengertian akhlak dan juga adab ni secara ringkas saja, insya-Allah. Baik, akhlak berasal daripada khuluq yang bererti watak ataupun budi pekerti. Kemudian pula akhlak ni adalah dia bersikap atau dia bersifat batin. Ya, atau perilaku seseorang yang muncul secara spontan dalam menghadapi sesuatu berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Dalam konteks agama kita, agama Islam, ya, akhlak merujuk pada perilaku, sikap dan juga moral seseorang yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita buat contoh akhlak ini, ya, boleh kita katakan sebagai jujur, ya, amanah, tawadhu', merendah diri, ya, begitu juga dengan dermawan dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat dari sudut definisi kepada adab secara ringkas, ya, tadi akhlak, ini adab pula. Ya, adab bererti etika, tata cara, sopan santun dalam bertindak. Yang mana adab lebih mengarah pada perilaku luar seseorang dalam pelbagai situasi, sesuai dengan tuntutan Islam. Baik. Contoh adab yang boleh kita berikan dan juga biasa kita lakukan adalah memberi salam ketika kita masuk dalam rumah. Bagi salam apabila kita masuk dalam berurusan di kaunter, dalam mana pejabat dalam kampus kita ni. Begitu juga dekat mana-mana kaunter-kaunter yang kita nak berurusan. Itu juga apabila kita datang ke meja makan, kita duduk dalam keadaan sopan, duduk dalam keadaan baik. Jadi itu adalah adab. Begitu juga apabila kita ini berbicara dengan orang lain. Jadi bila kita berbicara dengan orang lain, biasanya kita tidak memotong pembicaraan orang lain. Ya, jadi itu adalah adab. Baik. Akhlak dalam Islam, itu juga adab dalam Islam, ya, menjadi satu peribadi yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Ya, dicintai, disukai oleh Allah dan Rasul. Ya, kerana apa? Kerana ianya menjaga keharmonian, ya, hubungan antara manusia. Semana yang dipaparkan, ya, yang mana Islam telah menjadikan akhlak itu sebagai satu alasan ataupun disebut sebagai illah. Kenapa Islam itu diturunkan? Sebab baginda Nabi SAW yang bermaksud, aku diutus hanyalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Seterusnya, Islam menganggap orang yang paling tinggi darjat keimanannya adalah mereka yang paling mulia akhlaknya. Dalam hadis yang mana yang maksudnya adalah telah dikatakan ya Rasulullah, mukmin yang manakah paling afdal imannya? Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik akhlaknya antara mereka. Baik. Jadi, ya, prinsip dalam membina akhlak dalam Islam sangat penting, kerana menjadi dasar pembentukan kepribadian Muslim yang mulia. Jadi akhlak ni dia tidak terbentuk begitu sahaja, tapi dia melalui satu proses yang mana yang berlandaskan kepada ajaran agama, ajaran Islam, seterusnya kepada melatih diri, dan juga ianya bagaimana untuk jadikan satu rutin, maka perlu pada pembiasaan. Maknanya dia perlu kepada buat secara continuous, secara berterusan, ataupun kita sebut sebagai istiqamah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, itu juga ya akhlak dalam Islam ini, ya, kalau kita lihat ataupun yang mana kita faham bahawa ianya dikasihi oleh baginda Nabi SAW. Yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, yang paling aku kasihi di antara kamu dan paling dekat kedudukannya padaku di hari akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Ini sangat penting. Sebab inilah cita-cita kita, ya, apabila mana kita pergi kepada alam yang seterusnya, yang mana kita tidak ada bantuan yang lain melainkan adalah syafaat atau bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hendakkan, apabila kita hendakkan bantuan daripada baginda Nabi SAW, maka perlulah kita melakukan apa yang perlu dilakukan. Maknanya apa yang dituntut.
apa yang digaris pandukan dalam Al-Quran, itu juga dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya, memberati neraca. Hadis Rasulullah SAW bermaksud perkara yang lebih berat diletakkan dalam neraca hari akhirat adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bagaimana Nabi menyatakan bahawa takwa dan juga akhlak itu selari. Jadi perlu pada kita, orang yang begitu juga kalau kita lihat pada hadis ini, kita boleh fahami juga bahawa orang yang bertakwa ni adanya akhlak, akhlak yang baik. Baik. Tuan-tuan dan puan yang ada mata-mata sekalian, mana saya disebutkan tadi tentang prinsip dalam membina akhlak yang baik. Baik, kalau kita lihat yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Baik, iman menumbuhkan ataupun menerbitkan kesedaran bahawa Allah Ta'ala itu selalu mengawasi, ataupun kita sebut istilah sebagai muraqabah. Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kita. Jadi kita perlu ada kesedaran itu. Kalau orang yang mana dia kata dia beriman, tetapi dia tidak tumbuh atau tidak ada satu kesedaran yang mana Allah Ta'ala sentiasa mengawasi dia. Ini satu perkara yang mungkin diucap pada kata-kata, tetapi dia bukan dalam hatinya ataupun bukan pada jiwanya. Baik. Yang mana orang beriman yakin bahawa Allah Ta'ala selalu melihat apa yang dilakukan, baik di tempat terang maupun tempat yang tersembunyi. Yang mana ini akan membuatkan seseorang itu dia tidak berbohong. Kemudian pula apa dia? Tidak membuat kezaliman, tidak berlaku zalim, dan juga orang sebegini dia akan menjauhi fahsyak dan juga kemungkaran. Perkara yang perkara maksiat, perkara yang membinasakan, maka dia akan menjauhinya. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-18 kita boleh semak sama-sama yang maksudnya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya berkaitan dengan iman kepada Allah ini, yang mana ia adalah prinsip yang pertama dalam membina akhlak. Yang kedua, iman mengajarkan tentang tanggungjawab dan juga amanah. Di mana orang beriman, dia tahu bahawa setiap amal akan dipertanggungjawabkan, akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mana dia beriman kepada Allah, dia akan berlaku jujur. Dia akan berlaku jujur, menepati janji, dan juga tidak mengkhianati kepercayaan. Ini adalah sangat penting kalau kita lihat bagi orang yang beriman, maka dia menerbitkan akhlak sebegini. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Boleh kita lihat dalam ayat yang ke-58 surah An-Nisa. Baik, seterusnya, dengan iman ini, iman dia mendorong sabar dan juga ikhlas dalam diri orang beriman. Yang mana orang yang beriman ini dia tidak mudah marah, dan juga orang yang beriman tidak berputus asa. Orang yang beriman ini bersabar dalam berhadapan dengan musibah yang datang dalam kehidupannya. Kemudian pula dalam kata berbuat baik, dia akan melakukan kebaikan tersebut seikhlas mungkin. Dan juga orang yang ikhlas dalam membuat kebaikan tidak mengungkit-ungkit kebaikannya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan, masih lagi iman kepada Allah, bagaimana yang menjadi prinsip dalam membina akhlak adalah iman menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Iman menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, yang mana seorang mukmin itu memiliki hati yang lembut dan juga penuh kasih, kerana ia mencintai makhluk sebagaimana Allah mencintai kebaikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Baik. Dan poin yang akhir dalam iman kepada Allah Ta'ala ini adalah iman mencegah akhlak tercela. Iman yang kuat akan membuatkan seseorang itu meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Riak, ghibah, mengumpat orang, melakukan pendustaan, pembohongan, begitu juga dengki, khianat.
Sebab apa? Kerana semua perkara yang disebutkan tadi adalah perkara yang yang boleh membatalkan pahala dan juga membuatkannya jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan kepada prinsip yang pertama ini, iaitu iman kepada Allah Taala, iman kepada Allah adalah akar akhlak mulia. Jadi tanpa iman, akhlak menjadi goyah. Apatah lagi saat mana tidak ada orang yang melihat, duduk sorang-sorang sembunyi ke kan. Jadi sebegini dia akan melakukan kemaksiatan. Sebab apa? Tak ada orang tengok. Orang ini yang tidak ada sedar bahawa Allah Taala sentiasa mengawasinya. Dengan iman seseorang itu dia akan tetap jujur, sabar, adil dan juga berlaku amanah. Bukan kerana takut pada manusia, tapi dia kerana takut dan juga cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, prinsip kedua, Rasul sebagai contoh. Baik, membina iman dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh adalah langkah paling tepat dalam kita membentuk keimanan dan juga akhlak yang kukuh. Rasulullah SAW bukan hanya sebagai penyampai wahyu, tapi juga baginda teladan yang sempurna, atau sebagai istilahnya uswatun hasanah, satu teladan yang sempurna dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap Muslim. Bahkan bagi orang-orang yang non-Muslim sekalipun mengenali Rasulullah, maka mereka akan melihat bahawa cantiknya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hal ini yang pertama, Rasulullah sebagai uswatun hasanah, ataupun kita sebut juga sebagai teladan yang baik. Teladan yang sempurna, teladan yang baik. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Baik. Rasul adalah contoh nyata dari nilai Islam yang hidup. Bagaimana cara beriman, bagaimana cara untuk beribadah, berinteraksi, bermuamalat. Begitu juga dalam bersikap dalam ketika dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Seterusnya, tuan-tuan dan puan sekalian, meneladani iman Rasul dalam semua aspek kehidupan. Baik. Dalam bab ibadah, Rasulullah SAW sangat khusyuk dalam solat. Penuh rasa cinta saat berdoa dan juga berdisiplin dalam semua ibadah yang dilakukan. Yang mana baginda, kalau kita tahu dan kita didedahkan, kita biasa dengar cerita ini, baginda beribadah sehingga bengkak kakinya, lenguh kakinya, padahal baginda adalah seorang yang maksum, yang mana dosa baginda sudah pun diampuni. Yang mana iman itu dibuktikan dengan kedekatan kepada Allah Ta'ala, mana dalam ibadah yang dilakukan secara ikhlas dan juga istiqamah ataupun konsisten. Baik. Seterusnya, meneladani iman Rasulullah dalam kesabaran. Dalam kesabaran. Yang mana Rasulullah tetap sabar dan juga penuh kasih meskipun baginda waktu itu dilempar dengan kata-kata yang kesat, baginda dihina, bahkan baginda disakiti pada tubuh baginda sendiri. Bagaimana kita lihat dalam kisah ketika baginda Nabi pergi ke Taif, pergi ke Taif untuk menyampaikan dakwah, tetapi baginda dilukai, ditolak dan sebagainya. Pun begitu baginda mendoakan moga mereka yang menyakiti Nabi ketika itu diberikan hidayah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, iman yang kuat membuatkan kita ini lembut dalam berhadapan dengan ujian kehidupan sekeras mana sekalipun. Baik. Dalam kejujuran dan juga amanah, Rasulullah dikenal sebagai julukan Al-Amin. Yang mana yang dipercayai bahkan oleh musuh baginda sendiri. Digelar sebagai Al-Amin. Baginda tidak pernah berdusta meskipun ketika mana Rasulullah sedang bergurau. Baginda tidak berdusta. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana kita hendak membina iman dengan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baik. Antaranya adalah kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita mendengar berkaitan dengan sirah Rasulullah ketika mana kita menyambut hari-hari kebesaran. Contohnya Kamaludur Rasul, Nuzul Al-Quran. Jadi kita perlu pergi kepada
level ataupun langkah yang seterusnya, yang lebih tinggi lagi, iaitu kita cuba jadikan buku-buku berkaitan dengan sirah sejarah hidup baginda Nabi SAW teman hidup kita. Baca, kalau kita dapat hari-hari baca, kita bacalah seminggu sekali. Jadi ini adalah cara untuk kita membina iman dengan meneladani Rasul. Kita kata kita cinta pada Rasul, jadi kita kena kenal siapa itu Rasul. Baik, seterusnya yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi SAW dalam ibadah, dalam akhlak. Jadi sunnah baginda ini perlu kita ikuti. Yang ketiga, memperbanyakkan selawat. Jadi kalau kita berbanyakkan selawat ini adalah salah satu bentuk kepada menzahirkan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Kerana orang yang beriman ini, orang yang kata yang sayang pada Rasulullah, yang mencontohi Rasulullah, yang hendak mengikut pada sunnah Rasulullah, dia akan sentiasa meniti di bibirnya selawat ke atas baginda Nabi SAW. Yang keempat, mendidik diri dengan akhlak nabawi. Maknanya akhlak-akhlak Nabi SAW seperti sabar, kasih sayang, berlemah lembut, bersopan santun, dan sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah berdoa agar diberikan hati yang mencintai Rasulullah SAW. Sebagai kesimpulan kepada prinsip kedua ini, Rasul sebagai contoh, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan adalah jalan terbaik dalam membina iman. Iman bukan hanya di hati, tapi dibuktikan dengan kita meniru siapa? Rasulullah SAW. Maknanya kita mengikut pada sunnah baginda Nabi SAW. Semakin dalam kita mencintai dan juga meneladani Rasul, semakin pula kuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, baik. Prinsip membina akhlak yang ketiga adalah niat yang baik dan juga niat yang benar. Pentingnya niat dalam Islam, kerana membina akhlak dengan niat yang baik dan benar adalah kunci utama agar setiap amal dan juga perilaku kita ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Yang mana dalam Islam, niyah ataupun niat bukan hanya menentukan pahala, tapi juga mencerminkan kesucian hati dan juga tujuan hidup seseorang itu. Baik. Pentingnya niat dalam Islam, kalau kita lihat dalam satu hadis Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud, sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Yang mana hadis ini menunjukkan bahawa niat adalah asas utama dalam setiap amal. Termasuklah akhlak. Apa hubungan niat dengan akhlak? Niat yang baik ini dia akan membimbing perilaku. Tata cara untuk menjadi seseorang itu ikhlas. Dan ikhlas ni sebenarnya dianya sukar untuk dipamerkan. Sebab ikhlas tu dalam diri kita. Jadi sukar untuk dipamerkan. Baik, seterusnya hubungan niat dengan akhlak ni juga adalah niat yang baik, dia akan menggambarkan seseorang itu konsisten ataupun istiqamah. Walaupun ada orang yang mencela, mengkeji ataupun ada orang memuji, tetapi dia tetap konsisten, istiqamah dalam melakukan sesuatu perkara. Selagi perkara itu tidaklah bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, perkara itu tidaklah bercanggah dengan mana-mana prosedur tempat kerja dan sebagainya. Baik. Kemudian sabar dalam kebaikan. Ini juga ada kaitan dengan niat yang baik dan juga niat yang benar. Maka orang ini ada sabar dalam melakukan kebaikan. Serta menjauhi akhlak yang buruk, menjauhi perkara mungkar meskipun tidak dilihat oleh orang lain. Baik. Tuan-tuan dan puan, seterusnya, ciri-ciri niat yang baik dan benar. Ciri-ciri bagi niat yang baik dan benar ini yang kita ambil secara umum sajalah. Okey. Antaranya adalah ikhlas. Mana orang yang ikhlas ni dia hanya mengharapkan keredaan Allah SWT, bukannya untuk mengharapkan pujian daripada manusia. Kedua, tulus. Tidak disertai niat tersembunyi untuk keuntungan peribadi. Lebih lagi lah. Ketiga, sabar dan konsisten, tetap berbuat baik walaupun tidak dilihat ataupun tidak dihargai, tetap juga membuat kebaikan. Dan di sini yang keempat saya senaraikan adalah bersih dari riak dan juga ujub, iaitu tidak merasa diri paling baik ataupun lebih suci ataupun lebih hebat daripada orang lain.
Baik, sebagai kesimpulan pada prinsip ketiga ini adalah akhlak yang baik dimulai dari niat yang bersih. Dengan niat yang benar, akhlak kita bukan sahaja disukai oleh manusia tapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah kita remehkan niat, kerana di situlah letaknya nilai sejati dari amal dan juga akhlak. Baik, prinsip membina akhlak yang keempat adalah iman kepada hari kebangkitan. Membina akhlak dengan beriman kepada hari kebangkitan ataupun yaumul ba'ts. Istilah dalam bahasa Arab, dan juga ada beberapa istilah lain berkaitan dengan hari kebangkitan ini adalah cara efektif untuk menanamkan rasa tanggungjawab, takut kepada dosa dan juga semangat untuk berbuat kebaikan dalam diri setiap Muslim. Baik, apa itu hari kebangkitan? Hari kebangkitan adalah yang mana hari semua umat manusia dibangkitkan dari kubur setelah dunia kiamat, setelah dunia menemui akhirnya, yang mana tujuan adalah untuk dihisap amal perbuatan setiap manusia. Baik, hubungan iman kepada hari kebangkitan dengan akhlak adalah mendorong akhlak jujur dan amanah, kerana orang yang yakin akan dibangkitkan kemudian dihisap pula, dia orang begini dia tidak akan menipu. Orang-orang yang sebegini juga tidak akan mengkhianati amanah, kerana dia tahu semua perkara yang dia buat ketika mana dia hidup di dunia itu akan diperlihatkan di akhirat, akan diperiksa semuanya, walaupun benda-benda yang dibuat waktu itu kadang sembunyi-sembunyi, itu pun akan dipertontonkan ataupun diperiksa. Barang siapa mengerjakan kebaikan seperak zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Kita boleh lihat dalam surah Az-Zalzalah ayat yang ke-7. Kemudian, menjaga lisan dan juga hati. Iman kepada hari kebangkitan membuatkan seseorang itu dia menjaga ucapan dia, menjaga lisannya, menahan diri daripada untuk mengumpat, fitnah, mengadu domba. Begitu juga dia menjaga niat agar tidak riak, sebab dia tahu lidah dan juga anggota tubuh akan menjadi saksi atas perbuatannya. Baik, tuan-tuan dan puan, jadi bagi kesimpulan dalam prinsip yang keempat ini, iaitu iman kepada hari kebangkitan, adalah iman pada hari kebangkitan yang menanamkan kesedaran akhirat dalam hati. Dengan iman itu, seorang Muslim akan lebih berhati-hati dalam sikapnya, lebih tulus dalam membuat kebaikan dan juga lebih kuat dalam menghadapi godaan. Baik, seterusnya, kepentingan akhlak. Kepentingan akhlak. Akhlak ni dalam agama kita, dalam Islam, bukan cuma pelengkap, tetapi dia inti dari ajaran Islam itu sendiri. Yang mana tanpa akhlak yang baik, ibadah dan juga ilmu boleh kehilangan nilainya. Okey, baik. Di dalam list ataupun senarai yang dipaparkan, yang pertama, kepentingan akhlak kepada nilai manusia. Hakikatnya nilai seseorang itu terletak pada akhlak dirinya. Ini nilai manusia, meningkatkan wibawa seorang manusia dan juga diterima oleh masyarakat. Di mana orang-orang yang berakhlak baik ini dicintai, disayangi, malah dipercayai. Orang yang baik ini, yang menilainya baik, diteladani oleh orang lain. Begitu juga yang mana yang kita hendakkan daripada orang, iaitu doa yang baik, daripada kerakan, daripada jiran-jiran kita, daripada adik-beradik kita dan sebagainya. Jadi nilai orang yang kata yang mengamalkan akhlak yang baik ini, dia akan mendapat doa yang baik daripada orang lain, dan juga dia mendapat penghormatan. Bahkan kalau kita lihat musuh baginda Nabi sendiri pun mengakui akhlaknya, akhlaknya baginda ini satu akhlak yang luar biasa. Baik. Kedua, pembezaan, iaitu membezakan antara haiwan dan juga manusia. Manusia ini Allah Ta'ala berikan hati, berikan akal. Allah Ta'ala jadikan manusia ini makhluk yang istimewa. Sebab apa? Dia berikan akal untuk berfikir, dia beri hati untuk merasa. Kemudian kita dimuliakan pula dengan agama Islam sebagai pembimbing kita. Tapi semua itu tidak bermakna tanpa akhlak yang membimbing akal dan perasaan. Baik. Haiwan hidup mengikut naluri. Itu bezanya. Haiwan
dia hidup mengikut naluri, yang mana haiwan ni dia tak tahu baik buruk dia. Dia pula haiwan tak ada rasa malu, dan haiwan pula tidak menimbang dosa ataupun pahala. Kalau kita tengok haiwan macam mana keadaannya, begitulah. Boleh kita katakan bahawa kita ni sebenarnya berbeza dengan haiwan. Jika manusia yang mana tidak mempunyai akhlak, dia akan bertindak seperti haiwan, ikut nafsu, marah tanpa kawalan ataupun menzalimi orang lain. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, kemuliaan, menjaga karamah ataupun kemuliaan insan yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. Akhlak menjadikan manusia ini bermaruah. Manusia yang berakhlak, dia akan jaga tutur katanya, mengawal emosinya, hormat sesama rakan-rakan, hormat sesama jiran, hormat sesama adik-beradik dan sebagainya. Jadi perkara-perkara sebegini adalah satu karamah ataupun kemuliaan pada manusia. Baik. Begitu juga manusia ini dicipta oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mulia. Dan sungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, ayat ke-70 surah Al-Isra. Karamah insan ni akan disebut, ada di situ karamah insan, ataupun kemuliaan insan. Kemuliaan dan juga kehormatan yang mana Allah Ta'ala berikan kepada manusia berbanding makhluk lain. Yang mana manusia diberikan hati nurani, diberikan akal, tanggungjawab moral, spiritual, begitu juga akhlak yang menjadi benteng karamah. Yang mana karamah insan terpelihara apabila manusia itu menjaga maruah diri dan juga maruah orang lain, kemudian tidak tunduk kepada hawa nafsu. Jadi akhlak ini bukan sahaja sekadar penampilan luar, tetapi penjaga karamah insan, penjaga kemuliaan insan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan akhlak, manusia dapat hidup sebagai makhluk yang mulia. Tanpa akhlak, kemuliaan itu akan lenyap dan digantikan dengan kehinaan. Baik. Sejahtera, melahirkan individu dan masyarakat yang sejahtera, seterusnya menjadi penggerak ketamadunan. Tuan-tuan dan puan sekalian, akhlak bukan hanya soal peribadi, tetapi juga mempengaruhi kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat dan peradaban. Akhlak yang baik jadi asas kepada kestabilan sosial, pembangunan yang adil dan juga keharmonian hidup berkomuniti. Tamadun dia berkembang apabila manusia bersatu dengan prinsip moral dan juga akhlak yang mulia. Pembangunan ekonomi, sosial dan politik bergantung pada nilai akhlak yang kuat. Agama kita Islam mengajarkan bahawa ketamadunan yang tinggi hanya akan tercapai apabila masyarakat berpegang kepada akhlak yang luhur. Begitu juga akhlak juga menjadi penentu keamanan negara, yang mana negara yang berakhlak menjaga hak asasi manusia dan juga tidak membenarkan tindakan yang mana merosakkan sesama individu. Semua kepentingan dijaga. Jadi akhlak adalah asas yang mana membentuk peradaban yang sejahtera. Tanpa akhlak, kemajuan material akan sia-sia. Tanpa keadilan, keamanan dan keharmonian, sebuah tamadun tidak akan dapat berkembang dengan baik. Perkara ini makruf di sisi kita, kerana untuk mencapai kesejahteraan hidup, akhlak yang mulia adalah kunci utamanya. Itulah keempat kepentingan akhlak: nilai manusia, pembezaan, kemuliaan dan juga sejahtera. Baik, dalam kaedah membentuk akhlak pula, yang pertama adalah ilmu. Pencarian ilmu dengan berterusan ini perlu pada kita semua untuk kita membentuk akhlak yang baik. Kedua, azam, adanya keazaman yang tinggi, bersungguh-sungguh untuk membentuk akhlak, serta tidak pernah berputus asa, kerana dalam kita berusaha mencapai suatu kejayaan, suatu perkara yang baik itu pastinya ada halangan, pasti adanya ujian. Jadi jangan pernah berputus asa. Ketiga, ibadah. Kaedah ketiga adalah ibadah, dilaksanakan dengan ikhlas dan juga bersungguh-sungguh, dan juga membiasakan diri dengan kebajikan dan kebaikan. Perlu dilakukan. Dan yang keempat, berlapang dada. Jadi bersikap berlapang dada untuk menerima teguran dan juga nasihat. Kerana ini adalah salah satu dari perkara-perkara yang sukar dilakukan oleh kebanyakan manusia. Jadi kita kena usahalah untuk kita ini berlapang dada, supaya dapat kita mencapai kebaikan. Baik.
Ini adalah contoh akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disaksikan oleh para sahabat tentang bagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang periang. Dalam hadis ini yang maksudnya Rasulullah seorang periang, gembira, budi pekertinya baik, sentiasa ramah tamah, tidak kasar maupun bengis terhadap seseorang, tidak suka berteriak-teriak, tidak suka perbuatan yang keji, tidak suka mencaci, tidak suka bergurau, selalu melupakan apa yang tidak disukainya dan tidak pernah menolak permintaan seseorang yang meminta. Dan seterusnya, juga contoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, yang mana baginda tidak mahu mencela seseorang atau menjelekkannya dan tidak pernah mencari-cari kesalahan seseorang, tidak berbicara kecuali yang baik saja, yang berikan faedah. Baginda sentiasa ikut tersenyum apabila sahabat tersenyum, tertawa, dan juga takjub, hairan apabila mereka itu merasa takjub pada sesuatu. Dan baginda sentiasa bersabar apabila berhadapan permintaan orang asing, sebagaimana yang sering terjadi yang kita maklum tentang perkara ini. Diceritakan banyak dalam sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, khususnya bagi rakan-rakan sekerja di UiTM, bagaimana adab kita. Adab kita dengan ilmu. Ini yang saya senaraikan. Yang pertama, beramal dengan ilmu. Kedua, hormati pemberi ilmu, tak kira siapa. Kalau seorang ketua ada anak buahnya memberikan ilmu yang baru, maka ambil. Bukan kata orang bawah tak boleh ajar kita, sebab kita ni manusia. Kita sama taraf asal kita kan. Kemudian apa dia? Rasa rendah diri. Ini perlu. Kerana ilmu dia tidak pergi kepada orang yang hatinya riak ataupun adalah hatinya rasa takabur ataupun takjub pada diri sendiri. Baik, kemudian menyebarkan ilmu tersebut jangan disimpan saja kan untuk seorang saja kan. Perlu disebarkan. Kemudian kelima, sumber yang benar. Kalau sumber tu perlu kita periksa dulu, kena tabayun dahulu apa sumbernya. Dan juga yang terakhir, berdoa kepada Allah SWT. Itu adab dengan ilmu. Adab tempat kerja kita, menjaga amanah dan tanggungjawab, menepati masa, niat yang betul dan ikhlas, kejujuran dan integriti perlu dijaga. Memaafkan dan menyelesaikan konflik dengan baik. Walaupun diperlukan kepada masa, tapi kita teruskan. Dan menjaga kebersihan. Baik, dan adab dengan rakan sejawat, menjaga hak dan kehormatan. Kena ada kelemahan rakan-rakan kita, tak perlu kita canang-canangkan kepada orang lain. Bersikap sopan dan lemah lembut, niat ikhlas dalam kerjasama. Ada orang yang bekerjasama kerana ada keuntungan yang lain. Jadi kita cubalah untuk menjadi orang yang ikhlas apabila kita bekerjasama, juga dalam bantu-membantu. Dan menghargai sumbangan dan keputusan. Kalau keputusan atau cadangan kita tidak diterima, maka kita pun sebutkanlah Alhamdulillah. Kalau kata cadangan kita atau keputusan kita diterima, maka kita sebutkanlah Astaghfirullah. Moga-moga kita tidak menjadi orang yang sombong. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Moga Allah Taala merahmati usaha kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi pada hari ke hari. Barakallahu fikum. Moga Allah berkati anda semua. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.